Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dituduh merasmikan acara kontroversi, Eng Korming lapor polis terhadap Razman. Ada netizen kata, itulah ramai pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin PAS ini, sudah cakap baru pikir, lambat pikir, cakap duluan. Apalagi sekarang ini sudah kena lagi laporan polis. Apa yang berlaku ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming mengarahkan pegawainya membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Pemimpin DAP itu menuduh Razman yang juga adun Gunung Semanggol membuat dakwaan fitnah dengan mengatakan dia merasmikan Festival Kebudayaan Guangdong di Teluk Intan, Perak. Kata Eng Korming, saya mesyuarat dekat Kuala Lumpur. Macam mana saya ada boleh pergi dua tempat pada masa tepat? Jelas ini adalah satu pembohongan. Lepas itu, Razman kata kita yang Indo sokong. Ini bukan anjuran kita pun, kata beliau. Jadi jelas ini adalah satu fitnah. Saya telah arahkan pegawai khas saya di Teluk Intan untuk buat laporan polis, katanya lagi. Eng yang merupakan pengerusi DAP Perak mendakwa PAS Perak sengaja cuba mencetuskan kebencian dan sentimen perkauman. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Razman menggesa polis menyiasat Menteri dan Exco Negeri berhubung perarakan itu selepas sebuah klip video memaparkan beberapa individu mengibarkan bendera China dalam acara berkenan. Persatuan Kebudayaan Guangdong yang menganjurkan acara itu telah memohon maaf dan menjelaskan bahawa individu yang dirakam mengibarkan bendera adalah warga China dan bukan warga Malaysia. Mengulas lanjut, Eng berkata dia merasmikan Pesta Tanglung pada 13 September. Semua orang betul-betul puji, tapi tiba-tiba pula ini dikaitkan dengan kejadian perarakan itu. Saya rasa semalam. Jika tidak silap saya semalam. Jadi semalam adalah 24 Oktober. Pesta Tanglung saya 13 hari bulan Oktober. Pesta Tanglung saya 13 hari bulan September. Takkan dia tak baca buku. September dan Oktober pun dia tak dapat bezakan, kata Eng Korming. Menjawab soalan pemberita, Eng berkata negara semakin pulih daripada kemelut politik dan menikmati kestabilan pada masa ini. Saya merayu kepada semua pihak termasuk parti pembangkang haruslah menghargai kestabilan yang kita ada ini supaya semua pihak tumpu menyokong usaha Perdana Menteri untuk membangun semula tanah air kita, katanya. Khususnya fokus kepada menarik pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi supaya pendapatan rakyat meningkat, kualiti hidup juga rakyat meningkat. Itu fokus utama kita. Jangan sikit-sikit belum dapat lagi fitnah lagi. Fitnah demi fitnah. Kita lihat macam Razman. Berapa kalilah dia dah fitnah. Sebelum ini dia fitnah Perdana Menteri sebagai LGBT. Lepas tu tarik balik. Lepas tu mohon maaf. Itu memang jadi SOP mereka. Lepas fitnah kena dakwa mohon maaf, tarik balik, katanya. Eng berkata rakyat harus sedar Perikatan Nasional muflis idea dan menolak Pakatan Pembangkang. Mengenai insiden kibar bendera China, Menteri itu merujuk permohonan maaf penganjur dan menyatakan bahawa ia adalah kesilapan yang tidak disengajakan. Saya harap pihak tokong dan juga pihak penganjur akan lebih sensitif. Dan saya juga mahu warga asing kena menghormati undang-undang negara kita, katanya. Permohonan maaf itu bagaimanapun gagal menenangkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mahu tindakan tegas diambil. Polis mengesahkan perarakan itu tidak memenuhi syarat mengadakan perhimpunan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Sementara itu, China Press melaporkan bahawa acara yang dikaitkan dengan Festival Kebudayaan Guangdong sedunia telah dibatalkan saat-saat akhir. Jamuan makan malam itu dijadualkan berlangsung di Dewan Sekolah di Teluk Intan pada 7 malam ini, tetapi penganjur memaklumkan pembatalan itu pada 5 petang. Gambar tempat itu menunjukkan sebuah dewan kosong dengan lebih 50 meja disediakan untuk jamuan.
Laporan itu berkata pembatalan itu dipercayai ada kaitan dengan kekecohan susulan insiden perarakan semalam dan tindakan mengibar bendera China. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kibar bendera negara China di Malaysia kini menjadi hangat. Terkini tentang Akmal Saleh. Nanti saya bacakan tentang itu pula. Akmal Saleh kata sampai bila nak bersabar, dialah menjadi yang terpaling Malaysia. Baik, tapi hari ini pula kita nak membincangkan dan menyampaikan kepada anda semua, akhirnya MC dan pihak polis telah mengenal pasti pihak yang menghasut isu kibar bendera China. Ini yang terbaik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti dan bekerja sama dengan pihak polis untuk mengenal pasti pihak yang mungkin cuba menghasut dalam isu pengibaran bendera China di Teluk Intan, Perak. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, orang ramai perlu mengelak daripada mengeluarkan kenyataan berunsur hasutan mahupun mengaitkan isu agama, kaum dan institusi Raja 3R. Ekoran kejadian yang berlaku di dataran Menara Condong, Teluk Intan, Kelmarin. Saya juga membaca sendiri komen bersifat 3R yang berlegar, sama ada di Facebook atau di TikTok katanya lagi. Justru saya beri peringatan supaya kita elak daripada mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan dan bersifat 3R. Katanya pada sidang media di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini. Tindakan 17 peserta warga China mengibarkan bendera Republik itu ketika sambutan perarakan di Menara Condong, Teluk Intan sempena sambutan Guanggong sedunia baru-baru ini mengundang kecaman pembangkang terhadap kerajaan Madani. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mendakwa ia berlaku ketika Pesta Tanglung Teluk Intan yang turut dihadiri Naib Pengerusi DAP Engkar Ming dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pasir Bedamar Woh Kan Leon pada 13 September lalu. Tetapi kenyataan terkini daripada Naib Pengerusi DAP Engkar Ming adalah beliau tidak menghadiri pesta ataupun Pesta Tanglung Teluk Intan itu, dan kini beliau sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang dan beliau juga telah menyatakan bahawa beliau mungkin akan membuat laporan polis. Namun kejadian terbabit disahkan bukan berlaku ketika Pesta Tanglung, sebaliknya pada sambutan Guanggong sedunia yang berlangsung dari jam 8 hingga 11.30 malam kemarin. Itulah netizen mula menyalurkan kemarahan terhadap kenyataan Razman Zakaria yang kata mereka sembarang petik sahaja, padahal itu bukan berlaku pada Pesta Tanglung di Teluk Intan, tetapi ianya berlaku dalam sambutan Guanggong sedunia yang berlangsung dari jam 8 hingga 11.30 malam kemarin. Malah Korming yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menegaskan bahawa beliau menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur ketika sambutan itu berlangsung. Tambahnya lagi beliau dan Kah Leong tidak terbabit penganjuran sambutan dengan kira-kira 400 penonton yang melanggar syarat permit itu. Sementara itu, penganjur perarakan berunsur keagamaan dan membabitkan kereta berhias tersebut sudah dipanggil untuk dirakam keterangan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mengibarkan bendera asing di tempat awam dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana melanggar syarat permit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. MCMC Polis kenal pasti pihak hasut isu kibar bendera China. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini, laporan terkini berkait dengan skandal pasir di Selangor yang mengaitkan dengan
ahli politik berpengaruh di Selangor. Wah, ini memang paling ditunggu-tunggu. Hari ini akhirnya Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari buka suara, menyatakan perkara yang kita tunggu-tunggu, mendedahkan perkara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, maklumat yang paling penting dan mungkin clue kepada identiti sebenar siapa yang disiasat oleh SPRM atau siapa yang dimaksudkan sebagai ahli politik berpengaruh tersebut. Yang pastinya, apabila Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, telah bersuara, pastinya ini akan membuatkan jantung orang yang dikaitkan sebagai ahli politik berpengaruh itu berhenti sekejap. Lutut dah tak dapat berdiri lagi sebab dah berlenguh, bergoyang, kaki dah bergetar-getar, dan mungkin malam ini meroyan tak dapat tidur. Siapa orangnya? Entahlah. Anda boleh jangka, Anda boleh ramal, tapi kita tak tahu siapa. Yang pastinya sudah banyak spekulasi dalam laman media sosial, dalam dunia media sosial yang meramalkan, menyatakan orang tersebut. Saya pun tak berani cakap, takut nanti kena saman. Tapi yang pasti, SPRM kata mereka sudah mempunyai maklumat yang cukup dan menunggu masa untuk melakukan langkah yang seterusnya. Kerajaan Selangor sedia beri kerjasama berkait kes MBI, kata Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor itu turut meminta semua pihak tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari atau yang boleh mengganggu siasatan. Kerajaan Selangor bersedia bekerjasama dengan pihak berkuasa susulan siasatan kes rasuah yang dijalankan terhadap Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Menteri Besar Amiruddin Syari berkata, sehubungan itu semua pihak diminta tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari atau yang boleh mengganggu siasatan pihak berkaitan bagi memastikan ia berjalan dengan lancar. Siasatan terhadap institusi negeri ini memang kita sangat terbuka dan agensi penyiasat diberikan ruang dan kerjasama yang sangat baik oleh negeri dan juga agensi, kerana siasatan juga akan menjamin integriti terus bertahan dalam institusi seperti MBI. Kalau ada kesalahan prosedur, kita betulkan prosedur. Tapi kalau yang melibatkan jenayah, itu untuk tindakan selanjutnya pihak berkuasa yang berkaitan. Itu di luar bidang kuasa negeri, katanya ketika ditemui selepas program pemukiman Kesatuan Penghulu Penggawas Semenanjung Malaysia Peringkat Kebangsaan 2024 semalam. Amiruddin yang juga pengerusi MBI berkata, bermula pada tahun 2019, pihaknya telah memperketat prosedur operasi standard dalam menguruskan badan yang bertanggung jawab, menguruskan pelaburan dan perniagaan negeri itu bagi menjamin tata kelola yang baik. Sebelum ini, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membekukan aset bernilai jutaan ringgit melibatkan siasatan kes MBI berkaitan rasuah konsesi Pelombongan Pasir. Mengenai program pemukiman itu, Amiruddin turut menyatakan hasrat untuk mencadangkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi meningkatkan grade penghulu dan pengawal, mengambil kira peredaran zaman dan tanggungjawab yang semakin meningkat. Kata beliau, saya lihat setelah beberapa tahun grade mereka ini sekitar 29 sampai 40. Jadi sudah sampai masanya dengan institusi kita yang semakin kompleks, mungkin penggradean mereka ini boleh ditingkatkan melebihi 40 kerana setengah daripada mereka ini ada yang berpendidikan ijazah dan ada juga doktor falsafah, kata beliau lagi. Wow. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Agak-agaknya, siapalah orang yang bertuah sangat itu? Siapalah ahli politik berpengaruh yang bertuah itu? Yang pastinya, siapapun dia adalah orang yang paling bertuah kerana dia akan mengalami mimpi ngeri selepas ini kalau sudah ada pendakwaan. Jumpa lagi. Bye-bye.